Okey, hai semua. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita unit yang kedua iaitu mengurus emosi. Okey, sebagai seorang pelajar, kita perlu mempunyai motivasi diri yang tinggi. Okey, apa dia motivasi diri ni? Motivasi diri ialah semangat yang ada pada seseorang sebagai pendorong untuk dia terus berusaha ataupun melakukan sesuatu. Apa contoh motivasi diri? Yang pertama, sentiasa bersangka baik. Okay, kita kena sentiasa positif, bersangka baik. Jangan fikir yang bukan-bukan ataupun benda yang tak elok. Supaya kita sentiasa tenang dan tak banyak fikir masalah. Okey, yang kedua, meluahkan perasaan dengan cara berbincang. Okey, kalau kamu ada masalah ataupun kamu ada perkara yang kamu nak luahkan, kamu kena luahkan. Jangan simpan seorang-seorang. Mesti bercerita dengan kawan-kawan ataupun dengan kaunselor. Yang ketiga, amalkan senyum, salam dan sapa. Kamu mesti ada nilai-nilai positif dalam diri. Okey, sentiasa senyum, bila jumpa kawan senyum, sentiasa salam, bersapa dengan kawan-kawan. Jangan duduk seorang-seorang. Dan seterusnya yang keempat, mestilah sentiasa ceria. Jangan selalu murung, termenung, berfikir tentang masalah. Okey? Seterusnya kita tengok apabila berada di pusat latihan ataupun kemahiran. Okey? Seperti mana yang kita dah belajar minggu lepas. Kamu dapat temuduga ke kursus yang kamu minati. Kemudian kamu telah pun diterima masuk. Okey, apa dia yang berlaku? Kamu akan jauh daripada ibu bapa ataupun penjaga. Okey, dulu kamu duduk dengan mak ayah, tapi sekarang kamu duduk sendiri. Okey, rutin harian yang berbeza. Kalau dulu kamu bangun tidur, makanan sarapan dah siap. Okey, ibu ayah akan kemas tempat tidur. Okey, kemas baju kamu, basuh pakaian. Waktu makan, ibu kamu akan panggil makan, ada aktiviti riadah. Okey, sekarang bila kamu dah berada di pusat latihan ataupun kemahiran, berbeza. Okey, kamu kena buat semua sendiri. Kamu yang kena aturkan masa kamu sendiri. Kalau kamu tak urus masa dengan baik, kamu tak akan aktif lah. Kamu akan duduk, tak buat apa-apa. Okey, seterusnya, lebih banyak tanggungjawab. Maksudnya apa? Tanggungjawab kepada diri sendiri. Okey, urus masa dengan baik. Apa lagi? Kamu kena bertanggungjawab dengan barang-barang peribadi kamu. Bertanggungjawab dengan tujuan kamu berada di sana. Okey, mungkin kamu ada jawatan-jawatan yang perlu dipegang. So, tanggungjawab akan lebih banyak. Okey, ini contoh gambar. Okey, semua kamu kena buat sendirilah. Kalau kamu pandai urus masa dengan baik, kamu akan ada masa untuk kemas pakaian, kemas katil, makan, beriadah dan lain-lain aktiviti. Okey, seterusnya, benda yang paling penting sekali, stres. Okey, kebanyakan pelajar bila dia tak biasa dengan tempat baru, dia akan stres. Apa itu stres? Stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap perubahan atau tuntutan. Okey, bila kamu berada di tempat baru, kamu kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Okey, kalau kat rumah kamu tak payah buat. Mak ayah kamu ada boleh tolong. Tapi bila kamu dah tukar tempat baru, macam-macam kamu kena buat sendiri. Okey, itu adalah satu perubahan dan tuntutan apabila kamu ada tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Okey, bila kamu tak dapat nak adaptasi dengan persekitaran ni, kamu akan stres. Okey? Kenapa kamu boleh stres? Yang pertama, perubahan persekitaran. Okey, macam yang kita dah bincang tadi, dulu kamu akan duduk dengan mak ayah kamu.
Okey, mak ayah kamu akan ingatkan waktu makan, waktu mandi, waktu pergi sekolah. Ibu kamu akan bagi duit belanja. Tapi bila kamu dah ada di tempat yang berbeza, kamu kena buat semua sendiri, uruskan semuanya sendiri. Okey, seterusnya bebanan kerja. Dulu kamu cuma tolong-tolong buat kerja ataupun tak buat kerja. Tapi bila kamu dah berpindah ke tempat baru, banyak kerja yang kamu kena buat sendiri. Seterusnya masalah peribadi. Masalah peribadi ni mungkin kamu tak suka kawan sebilik kamu ataupun bergaduh dengan kawan. Jadinya benda-benda ni akan menjadi faktor kamu stres, tak seronok dan tertekan. Okay. So, apa simptom-simptom stres? Mual. Bila kamu tak tenang, kamu akan rasa mual. Kurang selera makan. Sakit kepala. Yelah, asyik nak fikir masalah je kan. So, kamu akan sakit kepala. Kebimbangan. Perubahan emosi. Sukar mengawal diri. Maksudnya, bila kamu stres, kamu tak dapat nak fokus belajar. Okay? Kamu tak dapat nak kawal diri kamu. Mungkin kamu akan marah-marah. Lepas tu, kamu akan berasa tidak tenang, marah-marah, rasa macam tak seronok lah, rasa tak seronok. Okay? Terusnya, kurang minat dengan aktiviti harian. Kamu jadi malas nak beriadah, malas nak berkumpul bersama kawan, buat aktiviti amal dan hilang tumpuan. Macam-macam benda kamu akan tercicir ataupun ketinggalan. So, apa je tips untuk menangani stres? Okey, ini adalah contoh. Cikgu bagi sikit sahaja. Yang pertama, cuba menyesuaikan diri. Cuba sesuaikan diri dengan persekitaran baru. Ambil masa. Tengok dulu kena buat apa, macam ni. Dan kamu boleh buat jadual harian yang kedua. Okey? Buat jadual harian. Kamu dah tahu dah setiap hari kamu macam mana. Jadi kamu, okey, masa ni nak buat apa? Masa ni nak buat apa? Bila ada masa terluang, apa yang kamu perlu buat? So, kamu kena buat jadual supaya kamu lebih berdisiplin. Seterusnya, yang ketiga. Kalau kamu ada masalah dengan kawan, ataupun tak suka perangai kawan, ataupun tak selesa dengan persekitaran, kamu perlu luahkan masalah kepada orang lain. Jangan simpan. Okay? Luahkan pada kaunselor ataupun kawan supaya mereka dapat membantu kamu memberi penyelesaian. Okay? Dan yang seterusnya, yang keempat, menyedari anda sedang stres. Okay, bila kamu stres, kamu kena tahu yang kamu stres supaya kamu boleh dapatkan bantuan. Kamu boleh dapatkan khidmat kaunseling. Okay, supaya dapat membantu kamu mengurangkan stres, menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Okay, jadi sebagai seorang pelajar, kamu muda lagi, sentiasa amalkan gaya hidup sihat. Okay, banyakkan makan sayur dan buah-buahan, makan makanan yang seimbang, beriadah pada waktu petang, bersosial dengan kawan-kawan dan masyarakat sekeliling. Jangan duduk sorang-sorang. Kena jaga mental, jaga juga fizikal. Semoga kamu semua sihat selalu dan tidak stres. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.